ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'ul Fatiha. Ya na'budu wa nasta'in ghairil maghdubi Bismillah. So, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif sallallahu sirrah wa annahu ta'ala alimun bi jami'il ma'lumat. Situ. Betul. Betul tak? Betul tak? 64. Betul. Wa annahu ta'ala alimun bi jami'il ma'lumat muhitun 'ilmuhu bima yajri min nukhumil ardin ila a'la samawat. Artinya wajib kita i'tiqad dan membina akidah dan pegangan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang mengetahui ia dengan segala yang maklumat, segala benda yang maklum yang boleh diketahui, yakni segala yang wajib. Itu maksud dia kata maklumat, semua maklumat wajib, dan segala yang mustahil dan segala yang jaiz. Makna ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim, yang sedia kala, maka takluk dia ialah sekalian maklumat. Mana dia bertakluk pada wajibat, mustahilat, jaizat. Takluk ilmu dipanggil apa? Takluk inkishaf. Dengan adanya ilmu Allah Ta'ala yang sedia kala, maka inkishaf. Apa makna inkishaf? Ternyata terang, tidak ada terselindung, itu maksudnya. Ya, ternyata terang di sisi Allah Ta'ala benda wajib. Apa benda wajib? Iaitulah wajib akli di sini. Mana benda yang tak diterima pada akal ketiadaan. Apa dia? Iaitulah zat wa sifatihi. Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sifat dia ialah dikatakan wajib aklan. Wajib maknanya benda yang tidak diterima ketiadaan. Mesti ada, itu maksudnya. Ini bukan wajib syar'i. Ya, wajib syar'i lain makna. Wajib syar'i ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Benda yang diberi pahala yang besar bila kita buat, dan azab yang dahsyat di akhirat kalau kita tinggal. Itu makna wajib syar'i. Ini wajib akli, maknanya pada akal kita tak terima, dia mesti ada. Dia tak boleh tidak. Itu makna. Itu benda wajib. Tak boleh tidak, dia mesti ada. Jadi maknanya Allah Ta'ala tahu benda wajib. Apa dia? Zat dia wajib ada, dan segala sifat kamalat kesempurnaan dia. Itu dikatakan Tuhan mengetahui sedia kala. Kemudian Tuhan mengetahui lawan yang wajib. Apa dia? Mustahilat, benda mustahil. Ya, jadi Allah Ta'ala mengetahui bahawa segala lawan wajib, iaitu segala sifat kekurangan mana tidak ada pada Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Ya, ringkasnya Allah Ta'ala mengetahui segala sifat kesempurnaan milik dia, dan segala lawannya ya tidak ada pada zat dia. Itulah segala kekurangan. Dan Tuhan mengetahui jaiz, benda yang harus pada makhluk semua ni. Ya, Tuhan dah tahu sedia kala ni. Ya, seorang tu siapa dia, lahir di mana, apa nama dia, bila, dan seterusnya lah. Ya, semua dalam pengetahuan Tuhan. Dengan arti kata lain, tidak ada satu pun yang tersembunyi
ya, dalam ilmu Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Itu sebagai akidah lain pertama, untuk mengesahkan pengenalan kita kepada Allah Ta'ala, keimanan kepada dia, iaitu kita mengetahui hebatnya Allah Ta'ala punya ilmu maha dahsyat, iaitu sedia kala, bukan ilmu yang baharu. Mana sifat ilmu Allah Ta'ala tidak didahului oleh ketiadaan, dan sifat ilmu Allah Ta'ala tidak akan bertemu dengan ketiadaan. Adapun sifat ilmu makhluk lain, asalnya tak ada. Kita lahir ibu tu la ya'lamu syai'ah, itu benda pun tak tahu. Kemudian Tuhan beri sikit pengetahuan. Lajak pula umur masuk 100 tahun dah mula hilang balik. Lama dia nyanyuk, makan orang dah bagi, kata tak makan lagi dah. Dia tak ingat. Itulah ilmu makhluk yang sangat sedikit, dan ilmu dia pula baru diberi, dan ilmu dia pula dia akan hilang habis. Itulah jauh beza ketaraf makhluk yang fakir, yang hina, yang daif dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lain yang pertama, mana kita nak mengesahkan akidah. Lain yang kedua, untuk mengawal qalbi dengan menggunakan sifat ilmu. Amalan yang dilakukan sama ada wajib atau yang sunat, dan kerja yang kita lakukan membersihkan daripada mukhalafat, benda yang menyalahi, kita tinggalkan. Semua itu dia adalah perkara yang amat besar, perlu dijaga supaya dia cantik, bersih, dan jangan dirosak. Dan arti kata lain, kita nak mempersembahkan amalan kita mestilah bersih, yakni ikhlas, seikhlasnya dengan Allah Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din. Allah tidak arahkan dia melainkan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam surah Al-Kahf yang selalu kita baca, ya, barang siapa mangkana yuridu, barang siapa yang menghendaki liqa rabbih, bertemu dengan Tuhan di akhirat, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Kemudian jaga, apa jaga dia? Wala yusyrik bi ibadati rabbih, dia jangan sekutukan amalan dia dengan lain. Mana jangan dia menyimpang niat dia kepada yang lain. Buat ibadat nak dipuji, buat ibadat supaya dipandang, buat ibadat supaya dimegah-megahkan. Ini dipanggil tufuliyah, kebudak-budakan. Orang tidak matang dalam ibadat. Buat ibadat satu hal, menjaga ibadat itu satu hal yang lebih rumit, ya. Kalau kita tak jaga dia, jawab dia kosong itu. Akhirat tak ada apa. Sebab ketidakikhlasan itu membatalkan pahala amal itu. Rasulullah SAW takut sangat, inna akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa. Benda yang paling aku bimbang tu dalam hadis sahih kena pada umatku, iaitu syirik yang kecil, ar-riya. Maka riya ni dia panggil perkara yang membatalkan. Apa dibatal? Kalau syirik yang besar tu macam orang kafir yang sembah berhala semua tu, dia membatalkan akidah. Habis tu rosak. Ya, kalau mati taraf tu kekal neraka wal a'yazillah. Tapi bagi kita pula, bila iman dah ada, alhamdulillah, lain pertama lepas. Lain kedua, jaga jangan batalkan amal. Pahala amal jangan batal. Ya, iaitulah dia ikhlas. Kalau dia tidak ikhlas, maka amal dibuat dengan syirik kecil tadi, sifat dia ibtal sawabul a'mal. Pahala amal dia terbatal, kosong besok akhirat. Na'udzubillah. Itu di antara baik. Sekarang untuk menjaga, kita gunakan sifat yang dibentangkan di sini peringkat kedua. Pertama, kita bina akidah, mana Allahu yattasib bil ilm. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu. Kita gunakan sifat ilmu, kata ulama, iaitulah man lam yakna bi ilmillah fi ibadatihi. Barang siapa yang buat ibadat, dia tak cukup Tuhan dah tahu, la mahalata an yadkhala alaihi riya, confirm dia kena penyakit riya. Ya, dia buat ibadat tapi dia tak cukup Tuhan dah tahu, sibuk dia nak beritahu orang, nak siarkan supaya orang pandang, ya. Ada minat aja, ada minat dalam kalbi, amalku aku seronok orang tengok habis. Ada minat dalam hati je. Sebab kena buang semua tu. Ya, sucikan kalbi kita, tempat diri Allah Ta'ala daripada segala kekotoran. Apa kekotoran dia? Insiraful qalbi anillah, terpalingnya hati menghadap selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, sini disebutkan sebagai akidah besarnya, hebatnya sifat Ta'ala. Dia makna muhitun ilmihi bima yajri. Allah. Dan wajib kita iktikad bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui dengan segala yang maklum, yakni segala benda yang wajib dan segala yang mustahil dan segala yang jaiz, yang harus. Sekalian itu diketahui oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya yang qadim, lagi pula azali, ya sedia kala, dan ilmunya yang meliputi dengan sekalian yang berlaku daripada bawah 7 petala bumi hingga atas 7 petala langit, daripada arasy dan kursi dan lain semua. Tidak ada satu zarah pun yang terlepas daripada ilmu Tuhan. Itu kehebatan ilmu Allah SWT. Bahkan sebelum ada tu dah ada dalam ilmu. Ya, sebab benda ni semua masnuat atau makhlukat. Sama ada arasnya yang paling besar, bawa sikit kursi, sebab kursi ni besar kan. Kursi ni kalau dibandingkan dengan dunia kita ni, kursi itu kedudukan besar dia sama macam cincin diletakkan di tengah laut. Ambil cincin tu letak tengah laut Cina Selatan, jangan ukur. Bukan kata cincin, tuan-tuan, pulau pun tak ada. Kapal besar pun tenggelam. Dia punya wujudan dimakan keluasan lautan Cina Selatan kan. Laut besar dunia ni, dan laut lebih luas daripada daratan. Bayangkan cincin kecil dia letakkan dekat tengah laut. Cincin tu ibarat dunia, kursi tu ibarat lautan. Besar tak besar kursi? Dan kursi tu pula bandingkan dengan arasy lagi besar. Kursi pula jadi macam sebentuk cincin di tengah lautan. Itulah arasy, makhluk yang paling besar. Itu semua maknanya walau macam mana pun dia tetap adalah makhluk. Dia bukan Tuhan, dia makhluk. Bila makhluk, apa makna makhluk? Allazi khuliqa, benda yang dijadi. Faham daripada jadi, makna sebelum tu dia tak ada kemudian Tuhan jadikan. Jadi sebelum dia ada tu semua dah ada dalam ilmu Tuhan. Manusia yang fakir, yang jahil, insan ni pun nak buat satu benda dah ada kita kerja. Kita nak buat bangunan, nak buat apa, semua dah siap. Walaupun bangunan belum siap, dah ada dalam zihni, dalam akal kita dah nampak apa nak buat, macam mana bentuk dia, apa model ni, semua dah ada. Ya, itu manusia yang fakir, yang jahil. Nak banding dengan Tuhan, masya-Allah. Ya. Ta'ala Allahu 'uluwan kabira, maha suci Tuhan nak dibanding dengan makhluk tentang kehebatan dia, maha dahsyat kan. Jadi maknanya dua perkara besar. Satu, kita membina akidah, iaitu pegangan betapa hebatnya ilmu Allah Ta'ala yang qadim, yang menyeluruh takluk dia. Ya, iaitulah nyata dalam ilmu Tuhan segala wajibat, mustahilat wal jaizat. Dan kedua, dalam membentuk qalbi dia pula. Ya, nak jadi bersih supaya tidak ada wujud sifat-sifat riak dan seumpamanya yang jadi kotor qalbi dia. Cukup kita memandang sifat ilmu. Ya, wa kafa billahi alima. Cukup bagi kita buat ibadat, Allah Ta'ala dah tahu. Tak payah nak suruh orang tahu. Satu dunia kalau orang tahu, Jack dia Tuhan tak timur, neraka tempat orang. Tapi satu dunia, ya, tak kenal dia, seorang tak kenal dia. Ya, tapi Allah Ta'ala redha dengan dia, neraka syurga tempat dia. Ya. Sebab satu hari Rasulullah SAW beritahu dengan sahabat, dia kata esok subuh ada seorang ahli syurga yang akan semayang dengan kita. Oh, sahabat-sahabat lain awal datang mana ni, masing-masing datang awal nak dapatkan janji. Padahal sahabat tu semua dah jamin dah. Ashabu kulluhum ulul, sahabatku semuanya adil. Ya, dan sahabat Nabi letakkan taraf bi ashabi kan nujum bi ayn muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang di langit, yang mana kamu ambil nasihat kamu dapat petunjuk Allah Ta'ala. Hebat orang pilihan atas pilihan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tapi dalam satu cerita ni semua tu, tengok dia punya semangat dia ni. Bakal datang awal dia, habis main subuh Nabi tunjuk ni orang ni. Ya, berkata kulit dia dalam hitam legam. Oh, macam bentuk kuali. Hitam legam, kepala dia pula bujur macam bola rugby. Mana fizikal dia tak adalah kata comel kan. Macam tu yang lebih kuat. Ini dia Nabi kata. Dia ni kata Nabi, kalau orang dekat dia pun orang tak kenal, ya, kalau dia datang majlis orang pun tak layan dia, orang pun tak kenal dia, orang pun tak layan dia. Bahkan kalau dia berbincang anak orang pun tak terima. Mana pun orang tak kenal. Kalau kita naik besi buruk gitu. Ya, tapi dia punya nur sampai ke langit. Malaikat lagi atas pandang memancar nur, makrifat nur, iman nur, kekuatan akidah dia, masya-Allah. Ya, hebat tak hebat dia tu orang ni. Orang pun tak kenal dengan dia. Dan bau dia sangat harum. Itu para aulia dia punya bau harum, dia tak akan punya atar.
Kita pakai atar bukan hangit aja. Itu kehebatan para awliya. Baik, lepas tu dia pun minta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa dia minta? Rasul ni orang yang hebat doa, diangkat sama Tuhan makbul. Ya, dia tak minta dunia, tak minta projek kan. Dia minta Rasul, ya Rasulullah, doakan hamba agar hamba syahid dalam satu pertempuran. Oh, masya-Allah. Dia minta tu kan. Tahu syahid ya dukhulunal jannah bighairi hisab, masuk syurga tanpa hisab. Dan Rasulullah doa dia. Dan tak lama lepas tu dia gugur syahid dalam satu pertempuran. Hebat dia. Maknanya orang terkenal di langit, orang tak kenal dia. Bahkan kalau dia pergi majlis pun orang tak raih dia. Ya, orang pun tak jemput dia, tapi orang atas semua kenal dia. Kita bimbang takut orang bawah kenal kita hebat, orang atas tak kenal kita. Orang malaikat tengok gelap dengan zulmat, ya, ma'asi wal munkarat wal a'yazubillah. Habis satu tajuk. Kemudian wala ya'zubu an ilmihi misqalu zarratin fil ardi wala fis sama'. Bal ya'lamu dabiban namlah as-sauda fil lailatiz zulumat ala sakhratiz samma yudrikul harakatan dzarr fi jawil hawa'i wa ya'lamu sirral wa akhfa. Dan tiada tersembunyi daripada ilmu Allah SWT setimbang semut yang kecil. Bermakna tak ada satu benda pun walau sebesar zarah yang kecil keluar daripada ilmu Tuhan, tak. Semua dalam ilmu dia. Ya, kita kadang-kadang benda apa kecil sangat kita dah tak perasan kan, ada benda dah tahu kadang terlupa macam ilmu itu yang baru ni. Ataupun sebutir debu, sama ada barang yang di dalam bumi atau barang yang dalam langit. Bahkan makna bukan sekadar ada, sebelum ada Tuhan dah tahu, atau sebab benda tu benda kejadian dia. Dan lagi Allah Ta'ala itu mengetahui akan gerak kaki semut yang kecil. Ni kalau nak tunjukkan apa, detail lagi, semut tu kecil kaki dia, ya, yang sangat hitam pula, duduk pula di waktu malam yang amat kelam di atas batu yang amat keras, batu yang hitam, yang licin. Semua tahu dalam ilmu Tuhan maksud dia itu. Bahkan Allah Ta'ala bukan mengetahui benda yang zahir, bahkan apa, batin, ya'lamu ma fis sudur, barang tersembunyi dalam kalbu itu semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Dan mendapat Allah Ta'ala itu akan gerak semut yang kecil atau sebutir debu di dalam udara, dan mengetahui ia akan rahsia yang khafi, mana yang tersembunyi, dan rahsia yang terlebih khafi, mana akhfa, dengan ilmunya yang qadim, mana sedia kada lagi. Itulah maknanya setengah daripada sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala yang maha dahsyat ialah al-ilmu. Ya, jadi maknanya sifat ini kita jadikan satu pemangkin, ya, dalam semangat kita melakukan amal saleh, bahawasanya kita buat, kita sedang dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Cukup wa kafa billahi alimah, cukup bagi kita amal kita tu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu ulama kata man lam yakna bi ilmillah la makhalata alaihi ayyad khadariya. Barang siapa yang beramal dia tak cukup Tuhan dah tahu, dengan baru dia pergi tahu orang pula habis dia kena penyakit riya, yang sangat bahaya, yang menghapuskan sawabul amal, pahala-pahala amal saleh. Amal saleh ni ada dua lah benda ni. Seorang tu akan selamat bila dibukakan baban. Apa baban? Itu dua pintu. Satu dibukakan babul amal, satu lagi Tuhan buka pada babul qabul. Ya. Siapa yang buka? Dia. Siapa dia? Al-Fattah. Itu sengaja nama Ta'ala. Yang ini nama dia Al-Ilm, Al-Alim, manazat muttasil bil ilmi. Dan nama Tuhan di antara Al-Fattah, yang maha membuka. Jadi kita semua ni ada dalam masjid ni terbuka hidayah, siapa buka? Dia. Kalau dia tak buka, kita pun tak kenal masjid. Ya, dia yang buka. Ya, dia yang membuka pintu kalbi kita sehingga kita makna nampak jalan yang sebenar, akidah yang sebenar, atau mana pembukaan dari dalam zikir banyak kata ya Fattah, kemudian ya Wahhab, wahai Tuhan yang memurniakan, ya, atau mana. Bila dibuka saja amal, maka seorang tu dapat mengerjakan amal saleh. Kemudian satu lagi kita minta apa? Dibukakan babul qabul, pintu penerimaan. Innallaha yuhibbul, maknanya Allah Ta'ala itu jamal yuhibbul jamal. Innallaha jamil yuhibbul
Allah Ta'ala tu jamil, dia maha cantik, maka dia tak menerima melainkan benda yang cantik. Maka amal yang cantik, amal yang tidak diselaput dengan kesyirikan dalam qasad dan niat, bersih betul kepada Ta'ala, maka amal itu ditangkat. Wala amalu salihu yarfa. Wala amalu salihu yarfa. Sayyidina Ali tafsirkan ayat ini, wala amalus salih, amal yang saleh, yarfa'uhu, mengangkat ia akan dia, mengangkat dia, Allah Ta'ala Tuhan angkat akan dia, akan amal saleh. Jadi lazim daripada Tuhan angkat amal tu bermakna apa? Tidak ada lagi dalam qalbi dia ingatan, dia pun tak ingat ingatan, tu tanda amal diangkat. Tapi kalau amal dibuat tak terangkat, dia tak naik, itu sebab apa? Dia sangkut. Sebab amal tu tidak dilepaskan kena Allah Ta'ala, dia sangkut. Dia akan cerita ke orang, dia buat amal begini habis. Lepas tu Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab ni juga ada, dalam kitab Minhaj karangan akhir pun ada satu cerita, orang tu terbatal amalan dia 70 tahun kan? Amalan haji dia pergi tu habis dengan sepatah kalimah. Dia pergi haji 7 kali. Jadi tetamu dia datang tu, dia pun jerit lah, dia sound isteri dia 5 ke 3 ke kan, keluarkan ceri haji tu yang kita pergi keret, yang kita pergi haji kali ke-7. Dia nak cerita orang, dia pergi haji 7 kali, batal habis pahala amal dia. Kata Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Jaga tuan ni, beramal kita tutup amal, jangan buka. Kita dengan dia, idfin wujudak fil ardil umum fama nabata mimman lam yudfan lam yatimma nitaju. Idfan wujudak, tanam diri kamu. Apa maksud? Tutup diri kamu, jangan ada sebarang sifat untuk masyhur. Ya, sekarang ni penyakit besar glamour kan. Glamour tu penyakit kan, suka nak masyhur, tu penyakit besar. Ya, jangan ada semangat kita nak masyhur, tak payah cari masyhur, kita nak kita dengan Tuhan ni. Ya, dan orang yang bersih kalau tu Tuhan nak angkat, tak payah dia nak angkat. Ya, Rasul tidak minat benda ni, tapi siapa lebih masyhur daripada Rasul? Ya, Rasulullah SAW siapa lebih masyhur? Semua orang kenal. Orang Islam kenal, orang kafir kenal. Bahkan sebelum turun ke dunia pun dah kenal, terpampang nama Nabi. Ya, di arah terpampang nama Nabi di hadis syurga tu, sehingga Nabi Adam kata, nama siapa yang kau paparkan dengan gandingan namamu ya Allah? Allah kata itulah nama kekasih, la ilaha illallah Muhammadur. Itu belum turun lagi dah masyhur. Tapi Nabi tak minat kemasyhuran, sebab kemasyhuran ni benda yang akan merosakkan qalbi. Ya, supaya hati dia masyhur, akhirnya tak menghadap Tuhan, dia menghadap pada makhluk. Itu dia antara apa? Sifat. Jadi tanam. Lepas tu kalau kita nak tanam buah kelapa tuan buah kelapa yang dah bercambah satu hasta tu, 2 biji. Satu kita tanam, satu kita lepak saja. Mana yang kuat? Yang tanam tu kuat. Kita gali lubang, kita tanam. Yang satu lagi tu kita lepak. Bila tumbuh yang mana kuat, yang tanam tu kuat. Condition dia kuat. Maknanya tapak keikhlasan tu bila kita dengan dia cukup. Wa kafa billahi alimah. Cukup bagi kita, Tuhan dah tahu. Situ ada rahsia. Bila keikhlasan Tuhan buka, maka Allah berikan kemanisan dalam ibadat. Bila keadaan dia betul bersih, kedudukan dia. Ya. Sebab tu kita ibadat semualah tanda-tanda, kita lafaz pun samalah. Ya, kita lepas sembahyang baik, puasa baik, ujung dia apa? Lillah, usalli lillah, nawaitu samaradin lillah, nawaitul haji wal umrah lillah. Ada linnas atau lil jannah, tak ada. Ya, dengan dia terus. Dan kalau dapat, dia dapat semua. Ya. Allah. Kemudian satu lagi kata ulama di sini, kata Imam Ghazali, wa yattali'u ala khawadisid dhamair wa harakatil khawatir wa khafiyatil syara'ir bi ilmin qadimin azaliyin lam yazal mawsufan bihi fil azalil azal la bi ilmin mutajaddidin hasilin fi zatihi bil hululi wal intiqali. Dan yattani, mana apa? Melihat Allah Ta'ala, mana Tuhan ittila atas batin kita dan semua makhluk dalam keadaan begitu. Dan Allah Ta'ala itu melihat dan mengetahui ia atas tiap-tiap lintasan yang di dalam hati. Ini menggerun bagi kita ni. Kalau orang kan dia tahu luar, dalam dia tak tahu. Allah Ta'ala tembus luar dalam dia tengok.
dan mengetahui akan segala gerak cita-cita. Hasad kita tu, tujuan kita, ya kendak kita dalam tu semua terang di dalam ilmu Tuhan, dalam hati hambanya, dan mengetahui akan segala rahsia yang tersembunyi dalam batin hati. Dan Allah Ta'ala mengetahui yang demikian itu dengan ilmu yang qadim lagi azali, yang sentiasa bersifat dengannya di dalam azalul azal, azali lagi lah, yakni dalam ilmu Allah Ta'ala yang qadim lagi azali, iaitu tiada berubah-ubah. Ya, bersifat Tuhan ni tak berubah, qadim, sedia. Adapun sifat kita berubah, ya, sebab makhluk dia berubah. Pengetahuan apa kita pun berubah. Kadang-kadang dah lama, tak apa ingat. Ya, orang tak apa ingat lah. Maknanya ada sikit-sikit, kadang-kadang terlupa langsung. Ya, itu maknanya perubahan dia berubah. Kemudian bukan dengan ilmu yang baru, ilmu yang baru datang, arid. Ilmu kita ni aridun. Apa arid? Baru datang, asal tak ada Tuhan beri. Dan berubah-ubah itu hasil di dalam zatnya yang tinggi. Dan dengan sebab ditempati oleh ilmu yang baru atau berpindah-pindah ilmu daripada yang lain, zatnya dan kepada zatnya, tak ada. Maknanya sifat Allah Ta'ala ilmu ni dia tidak berubah dan dia tidak berpindah kepada makhluk, bahkan dia sentiasa kekal, dan dengan kesempurnaannya pada zat yang kekal, itulah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedikit daripada tajuk itu dalam bab ilmu, bahawasanya wajib pertama kita tingkatkan ilmu itu sifat yang sabit bagi Allah Ta'ala yang mawjud pada zatnya, dan kedua kita mengintai murakabahkan akan ta'alluq sifat, itulah al-inkishaf, nyata, tak ada seorang pun terlepas daripada setiap saat. Pengetahuan Tuhan ni setiap saat tak terlepas kepada semua makhluk, termasuk batin hati kita sentiasa dalam inkishafil ilmi. Ini mudah-mudahan membawa kepada kita sentiasa berhati-hati dan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam membersihkan ya perkara yang tersebut, 4 tilik. Kemudian sifat yang keempat, al-iradah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Bapak 24. Penggan berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif karasallahu sirrah. Tadi kita bincang apa? Dia panggil tauhidul am. Ya. Yang ni kita bincang pula tauhidul khas. Ilmu tasawuf dia panggil apa? Tauhidul khas. Tauhidul am kita bina dia dengan apa? Dengan dalil dan burhan. Ya, membina dalil, burhan untuk menisbatkan. Ada pun tauhidul khas dia naik atas sikit lagi. Ya, dia membina apa? Mukasyafatul qalbi, pembukaan rohani dia dengan Allah Ta'ala. Apa kerja dia? Dia kena bersihkan dalaman. Yang tadi kita bersihkan fahaman, akidah. Yang ini kita bersihkan pandangan nur dalam kita itu, supaya lebih hampir dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sekarang kata Tuan Pengarang, kata ada pun masyaikh, jamak daripada syaikhun, mana syekh-syekh yang membawa memimpin tariqah sufiyah. Ya, tariq mana di jalan, tariqah tu mana jalan. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musilah. Fa syari'atun ka safinatin wa tariqatun kal bahri summa haqiqatun durun walah. Sesungguhnya jalan yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, syari'atun, ada syariah. Apa makna syariah? Anta budahu ay zahiratan, kamu sembah akan Allah secara zahir. Maka ini perlukan ilmu usuluddin tadi, dan perlukan ilmu fiqh supaya amalan tetap tepat dengan hadis-hadis sahih, dan perlu kita berpegang kepada mazhab, ya, mazhab-mazhab yang muktabar, sama ada Maliki ke Hanafi, Syafi'i ke. Jadi kita di sini dah cukuplah mazhab Syafi'i. Dan kalau di Melaka kita ambil tauliah pun disyaratkan mengajar dalam mazhab Syafi'i. Senang. Dia tak suruh baca Wahabi tadi, Syafi'i itu.
itu maknanya mazhab zahir. Ada pun yang kedua, tariqah. Apa makna tariqah? Antak sudah, bahawa kamu qasad qalbi kamu tu menghadap betul dengan Allah Ta'ala. Sebab tu segala urusan adalah qalbi. Al-umur bimaqasidiha. Kata Al-Imam As-Suyuti dalam kitab besar Al-Ashbah wa Nazair, dia awal sekali al-qaidatul ula al-umur bimaqasidiha. Kaedah fiqh yang pertama dibentangkan oleh Al-Imam As-Suyuti, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Kalau di Mesir dibuat master kita tu, rujukannya. Apa kaedah awal dia, kaedah fiqh dia? Al-umur bimaqasidiha. Segala urusan kita bergantung dengan qasad. Maqasid mana qasdun, maqasid jamaah dia. Mana segala qasad dia kontrol. Mana nak pergi? Kita buat ibadat, ke mana pergi kan? Sebab kalau kita tengok, seram rasanya bila membaca hadis hijrah nabawiyah. Dalam hadis hijrah itu kan Nabi kata apa? Innamal a'malu binniyat likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih, hadis sahih Bukhari Muslim. Sungguhnya segala urusan bergantung dengan qasad dan ni. Siapa yang berpindah daripada Mekah ke Madinah bersama Nabi, itu satu peristiwa hijrah yang besar kerana Allah dan Rasul, maka diterima oleh Allah dan Rasul. Siapa berhijrah nakkan dunia, dia dapat dunia, dia dapat reda tu. Siapa nak hijrah kena perempuan, dia dapat menikah yang kihuha. Sebab ada satu kes ketika itu, seorang di Mekah, sahabat, dia nak bernikah dengan perempuan di Madinah. Jadi kita naik bas berapa jam? Dekat 7 jam. Bayangkan kami jauh dulu, tak ada kenderaan berenjin, nak naik kuda dan naik unta pun jauh, merentang lautan padang pasir. Jadi terkendala. Bila ada hijrah, ada join sekali. Tapi dia join tu kerana dia nak bernikah, bukan atas nama hijrah. Maka Nabi kata, siapa nak akan bernikah yang kihuha, dia dapatlah nikah. Hari hijrah dia tak dapat. Kalau zaman Rasulullah SAW, Rasul yang paling hebat masih ada, pun niat tu boleh terbalik. Zaman kita tu tak cerita lah. Zaman kita dah hujung-hujung nak kiamat ni kan. Rasul dah tak ada, sahabat dah tak ada, tabi'in dah tak ada, para-para hebat-hebat semua dah tak. Yang tinggal kita ni lah. Bayangkan berapa jauh dah kita. 1400 lebih dah, jarak jauh tu. Maka kalau zaman Nabi hebat tu pun ada lagi yang terpusing niat. Kalau zaman sekarang tak usah cerita lah maknanya. Sebab memerlukan kita betul-betul meneliti perkembangan rohani tadi. Man lam yatagharan bi hadzal ulum mata musiran ala kaba'ir wa huwa la ya'lam. Siapa yang tidak betul-betul memantau perkembangan rohani dia ni, maka dibimbangi dia mati dalam keadaan mengekalkan dosa yang besar-besar, wa huwa la ya'lam, pada dia tak perasan. Malaikat terik nyawa boleh terpanjat. Mana amal aku dah habis. Buat amal yang tak ada, kosong. Sebab apa? Qasad tadi dah lari. Itu satu. Bila qasad dijaga, betul-betul dia bulat kerana Allah Ta'ala, maka dia pergi pada hakikat. Apa makna hakikat? Antasyhadah, bahawa kamu dibukakan kalbi. Ibarat kalbi kita ni cermin penuh dengan debu, tiba-tiba kita lap dia. Ada nampak terang. Lap lagi, lagi terang, lagi sedap memandang bila dia clear. Kita kalau pergi ke minyak pun sementara tu tukang kerja dia lap kan. Terang sikit, sedap sikit, bawa dah terang. Itulah kalbi. Bila hati kita ni terlap dia betul-betul dengan taubat, dengan istighfar, dengan zikrullah, dengan muraqabah, musyahadah, Masya Allah, dia punya kelazatan dia dengan Tuhan tu akan diberikan Allah Ta'ala. Rahsia-rahsia banyak dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya bila dia betul qasad, hati dia bersih, maka dia akan dibukakan. Yang disebut dalam hadis sahih oleh Nabi SAW, anta'budallaha ka'annaka tarah. Sampai tarak kamu beribadat sampai seolah melihat. Maksud dia apa tu? Itu disebut dalam makam musyahadah. Kalau tidak pun diturun bawah sikit, maknanya fa in lam takun tara fa innahu yara. Itu hadis sahih. Makna fa innahu yara, mana raqib annallaha yara. Muraqabahkan, buka keperasanan kalbi kita, annallaha yara, bahawa Ta'ala sentiasa memerhati. Al-basar sifatun min awsatillah.
Basar, sifat melihat Tuhan ni salah satu sifat dia yang banyak, yang tak tinggi banyak, basar. Takluk ni pada semua maujud termasuk kita. Dan penglihatan Allah Ta'ala pada kita. Bukan ada bertime kan. Seminggu sekali ke, 2 minggu sekali ke, 1 jam. Tak, full time. Tak ada satu insan, tak ada satu makhluk yang terlepas daripada inkishafil basar. Sentiasa terdedah. Jadi kita nak beri keperasanan tu. Ya, syuur qalbi dipanggil keperasanan. Sebab kita bimbang takut kita buat tak perasan. Sebab mursyid saya dia pesan, kau jangan buat tak perasan dengan Allah Ta'ala. Oh, dia cakap tu dera darah kita. Ya, kau jangan berani-berani nak lupakan Tuhan dia. Ya, tu tuan guru saya dia kata, kau jangan berani-berani nak lupakan Allah dia kata. Dan kau jangan buat tak perasan dengan Tuhan. Ya, ini keperasanan. Lepas tu bila perasan ada, nur syuur tu bila ada dalam kalbi insan, dia akan ada satu injizab, terkejut. Kesadaran tu akan ada. Contoh tuan-tuan di pejabat lah, saya buat contoh di pejabat. Dan biasa petugas kerja biasa, dia tahu bos datang lewat. Jadi bos lagi nak tengok, dia datang awal. Dia datang awal, dia tengok daripada atas, tengok, wah pekerja dia, wah main-main dia bekerja kan, tak kerja sungguh. Tiba-tiba seorang tadi perasan nampak bos tengah tengok, dia perasan dia berubah tak? Berubah, dia tengah bergurau senyap tu. Tadi tengah bergurau dia senyap asal, dia pun tunjuk tu. Dia tunjuk tu belakang. Oh, lain pun nampak semua senyap. Buat apa? Perasan. Itulah qalbi insan. Bila dia perasan Allah Ta'ala melihat dia, confirm dia takkan tersasar tempat lain. Tapi bila dia buat tak perasan ni, kita kalau anak buat tak perasan, kita marah. Anak kita boleh jam 4, kemudian di ukur dia buat tak perasan, budaknya pelompang. Ya, kau tak nampak aku depan ni. Kita pun marah. Orang hajar kau buat tak perasan aku dekat depan tu. Kita dengan anak, ini kita hamba, abdi dengan Tuhan. Dan penglihatan Tuhan tak pernah putus, sentiasa. Tu Rasulullah kata raqib, itu murakabah. Dan taraf ini dinaikkan iman yang kita sebut Nabi SAW afdalul iman an ta'lam Allah haitsu ma kunta. Iman yang paling afdal ialah kau sedar Allah Ta'ala di mana sahaja kamu berada. Ya, di rumah, di pejabat, di mana, di laut, di mana, semua full time. Fi kulli lamhatin wa tiap-tiap kelipan mata wa nafas kau billah dengan Allah Ta'ala. Ini membina apa? Kekuatan dalaman supaya lebih hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini satu perkara yang sangat penting untuk apa? Membasmi kelalaian. Sebab kelalaian hati dengan Ta'ala itu punca asal kerosakan, ya. Hati kita dengan Allah Ta'ala asal dia punca. Al-ghaflah aslu jami'ul afat. Al-ghaflah, kelalaian ni dia panggil jami'ul afat, asal segala penyakit kerosakan kalbi, itu dia panggil ghaflah, lalai. Adapun lawan dia apa? Lawan hudur, hati sentiasa hadir, itu aslul jami'us sa'adat. Asal segala kebahagiaan kita dengan Allah Ta'ala, rohani kita ialah al-hudur, hati kita sentiasa hadir. Sebab tu dalam bab zikir, Quran kata apa? Zikran katsira, zikir yang banyak. Sebab kita tembak zikir kita macam kita lap cermin lah. Kita mandi kan dalam bilik air, sabun kena kat cermin. Kita tengok cermin pun tak nampak dah. Kita lap kali kuat, lap akhir pun terang. Wah, sedaplah kita memandang, ya. Begitulah qalbi insan. Jadi bila rajin kita lap dia, insya-Allah dia makin terang. Maka ada pun masyayikh tarekat khalwatiyah. Ya, dia satu tarekat yang tarekat khalwatiyah. Dia tarekat di Malaysia ni yang banyak, ya. Ahmadiyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Samaniyah, ya. Adalah paling tarekat. Kalau pergi luar negara banyak kan, Mesir, Sirah apa semua, 40 lebih tarekat yang mana diakui oleh ulama-ulama besar dunia. Tarekat di mana jalan amalan yang bersanad, mana kita ambil zikir tu daripada guru kepada guru sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau kita tak ada sanad, itu zikir dipanggil zikir, ya, zikir hasanah. Apa makna hasanah? Zikir dapat pahala besar, pahala tanwi. Tapi kalau zikir tarekat ditambah, bukan hasanah, dia ada tarakki, mana mengubah peringkat kedudukan hati. Daripada hati itu gelap jadi terang. Daripada kedudukan hati itu jauh dia dekat. Itu maksudnya, ya. Daripada lalai kudur dekat.
Sampai ada makna pembukaan yang kita nak betul-betul nikmat paling besar bila dibukakan qalbi kita dengan Ta'ala. Wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar bila Tuhan buka tajallikan qalbi insan, dikenal betul siapa Tuhan. Ya. Sebab apa rahsia tuan-tuan? Kenapa rahsia paling besar kali makrifat akan Allah? Quran kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Hadis Nabi kata awwaluddin ma'rifatullah. Ulama kata pula dalam kitab mereka apa di antara awal wajibil 'alal insani ma'rifatul ilahi istiqamah. Awal yang wajib bagi insan makrifat akan Tuhan. Apa sebab? Sebab rahsia sini. Sebab kalau insan tu dia kenal siapa dia Allah dengan sebenar-benar kenal, masya-Allah, confirm qalbi dia akan terlalu rindu dengan Tuhan. Ya. Dan perjalanan rohani dia akan lanjut. Ya. Mana jalan kami tarikuna tarikul mahabbah. Jalan kami membentuk kerinduan kasih yang kuat. Al-khali an-syaq muakhad. Orang yang qalbi hati dia kosong dari rindu ke Tuhan, orang tu akan jauh corot ke belakang. Ya. Satu cerita dulu kan, budak bila dia budak sekolah rendah, dia ada apa merentas deh. Jadi satu orang tu budak tu dia orang nak balik pun sampai. Pada nak balik siap dulu gini dia kata kenapa kau lambat tau? Tak minat dia. Tak minat. Sebab benda tu tak ada dalam qalbi. Tak minat. Pada jalan biasa. Pada minat pun cacat dia. Jadi qalbi kita nak sentap dia cepat ke Tuhan, pertama dia kena kenal. Batu istilah Melayu kata apa? Tak kenal maka tak cinta. Baik. Sekarang cinta di qalbi ni kaedah ni kan jubilatil insan yuhib ila man ahsana ilaihi. Tuhan jadikan manusia ni diperangaikan manusia dia akan jatuh hati cinta kepada man ahsana ilaihi, orang yang banyak buat baik dengan dia. Ya, orang banyak buat baik dengan dia. Apa ada dia support kita, apa kita nak dia bagi, itu masalah dia tolong, dia ambil perhatian kita, cukup semua dia bagi. Ya, maka hati kita jatuh tak? Oh, suka dengan dia ni, baik betul orang ni. Sekarang tanya, siapa lebih daripada Ta'ala dalam perkara ni? Siapa lebih daripada Allah dalam perkara ni? Ada kita siapa taksis? Dia. Nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Nikmat Tuhan jadi pilih kita jadi hamba sementara, menumpang di bumi dia sementara, melantaikan bumi, beratapkan langit sementara ni, dia pilih tu pun dah rahmat dia masuk senarai. Orang kata masuk senarai dalam taksis azali, kita ni jadi penghuni sementara. Dia letak pula umur kita berapa, dia letak 50, 60, 100 ke apa, kat mana kita duduk, di mana kita, semua. Dan tidak ada satu perkara yang terlepas daripada itu. Sehingga kalau nikmat pula kita kira, Quran bentangkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau mu nak kira nikmat Tuhan, tak ada manusia boleh kira. Nikmat dalam bentuk i'ta' dia beri tu hari-hari. Sebab tu kita makan baik, kita minum pakai segala, jangan lupa ke dia. Ya, sebab dua perkara tu dituntut kita kenal. Ya, mata ataka ashhadaka birra wa mata mana'ak ashhadaka kahra fa wa fi kulli zalika muta'arifun ilai. Bila mana Tuhan beri kita nikmat, sebenarnya pun tuan, kita makan banyak kan puluh tahun ni. Makan baik, minum baik, pakai macam-macam nikmat Tuhan kita guna ya. Jadi sekarang apa sebenar yang Tuhan kendaki? Mata atak ila ashhadaka birra. Tuhan ulur tu supaya kita perasan nama dia Al-Bir. Dalam i'ta' pemberian dia tu ada terkandung nama dia di situ, Al-Bir, pemberi nikmat yang paling hebat, Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, mata mana'at, bila dia blok, orang dapat, kita tak dapat, orang sehat, kita sakit. Apa sebenarnya? Tuhan nak siksa kita bukan. Sebenarnya apa? Ashhadaka kahra. Dia tayangkan supaya kita pandang nama dia Al-Qahhar, yang maha keras. Dia kata sakit dari jabur dia lah. Dia kata mati, mati. Walaupun dia dah pakar. Tuan dia saya dengar satu video Ustaz dia cerita kan. Adakah dengan sebab hisap ukuk ni umur kita panjang atau pendek? Jadi Ustaz tu pun jawab, kata satu hari dia ada satu cerita, dia duduk kedai kopi. Pakcik tu umur dia 80 tahun lebih kan? 80 tahun lebih. Dia hisap ukuk tu, kau kat kedai kopi sampai 4 batang satu gelas air. Punya kuat isap ukuk tapi dia gajian baca Quran kat kubur. Setiap hari dia pergi ngaji kubur, saudara dia ngaji kubur.
Jadi satu ustaz tu berbual dengan dia, tanyalah dia, Isyak Ukuk ni dah bertahun ni, cerita lah, dah borak-borak. Kejap lagi betulan satu orang doktor tu, kawan ustaz duduk kat dia depan. Wah, Isyak Ukuk ni sembuh. Habis doktor tu mengelak lagi lah, doktor kan bertakwa Isyak Ukuk. Habis dia buat lah, cerita-cerita. Dia cerita dengan dia. Lepas tu tak lama, pakcik yang umur 80 tahun ni, dia mengaji kuburkan kat doktor yang dia tadi umur 40 tahun lebih. Jadi maknanya bukan kata, maknanya umur tu ya ditentukan oleh apa dak, hakikat dari Allah Taala. Itu makna jaga kesihatan, jagalah, jangan depan terukuk. Lepas tu kata kena penyakitnya elaklah. Tapi nak ceritanya kurniaan Tuhan semua. Walaupun begitu umur dia panjang-panjanglah dia kan. Kalau kita pendek, kita jaga macam mana pun sihatnya bam dia bantai lori kat sini dia mati. Jadi dua keadaan. Dia beri, kita kenal, dua-dua tak boleh pakai ni. Dua-dua tak boleh pakai. Dia nak dua tetap. Tuhan uji dia dengan senang pun dia tak beranjak, Tuhan uji dengan susah pun dia tak beranjak. Sebab apa? Dia kenal Tuhan dalam dua keadaan. Dia Tuhan beri, dia pandang Al-Bir nama Tuhan. Bila Tuhan blok aja, dia pandang Al-Qahhar nama Allah Ta'ala. Jadi tiap-tiap keadaan dia mengenali yang tu yang Tuhan nak. Tuhan nak biar kita kenal dia. Uhibbu an u'rifah fa khalaqal khalaq. Aku kasih aku dikenal sebab tu aku jadikan manusia. Lepas tu Ibn Abbas tafsirkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat. Apa makna liya'budun? Untuk ibadat, apa makna ibadat itu? Tafsir Ibn Abbas liya'budun bi mana liya'rifun, supaya mereka kenal akan. Sebab rahsia pengenalan dia akan menimbulkan apa? Mahabbah. Bila dia kenal Tuhan, Masya Allah ya, confirm dia akan kasih kuat dengan Ta'ala. Sebab segala-galanya ada kurnia daripada dia, segala-galanya pemberian daripada dia. Allah. Jadi memberi talqin muridnya dengan 7 isim, 7 nama Allah Ta'ala ya. Sebab ismu Asma'ul Husna ni seelok-elok kita baca kurang-kurang pun sehari sekali ya. Nak baca masa sahur ke, nak baca lepas subuh ke atau lepas maghrib, ikutlah kurang-kurang sekali. Kalau baca banyak lagi baik kan. Makna kita menyebut isim nama-nama Tuhan yang semua tu, kalau kita tengok 99 asma' Tuhan tiap-tiap saat ada dia terjadi kan. Kita dapat rezeki, siapa nama dia? Ar-Razzaq. Dia beri lebih pula, tu nama dia Al-Basit ya. Tak ada lagi tak, semua daripada dia ya. Kemudian kita tarik pula, tu nama dia Al-Qabid, dia juga tarik, dia ulu, dia tarik dan seterusnya ya. Penuh Tuhan tajalikan nama-nama dia, maka sila pandang atau maksudnya. Sini buat 7 pun dah besar dah ni ya. Ya telah tersebut dahulu seperti yang disebutkan oleh Syekhuna Al-Waliyul Kamil Al-Mukammil Sayyid Syekh Muhammad Samman ya Al-Madani. Ini mufti negeri Madinah dulu, ulama besar, wali besar dalam kitab yang bernama An-Nafhatul Ilahiyah fi Suluki Tariqatul Muhammadiyah. Maka adalah mereka itu memberi talqin, mana dia berikan ijazah ataupun bai'ah atau talqin akan murid mereka itu, padahal ia dalam nafsu amarah. Nafsu juga tengah kuat lagi kan. Maka tembak dengan zikir apa? La ilaha illallah. Banyakkan zikir apa? Sebab Nabi kata jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Tajdid, maintain iman kamu tadi dengan banyak menyebut kalimatut tauhid. Dan padahal ia dalam nafsu lawamah. Ya, nafsu lawamah ni biasa macam kita lawamah ni nafsu mencela kejahatan. Oleh kerana dia rajin mendengar ayat Quran, hadis Nabi, dia semangat dia tu nak lebih baik, tapi kadang-kadang dia terjatuh. Dia terkena maksiat, lepas tu dia cela diri dia taubat, bangun balik. Lepas tu jatuh balik, dia taubat balik. Itu dia panggil lawamah. Tu nafsu yang kedua. Jadi kita nak kenal diri kita, makna peredaran nafsu kita tu. Dengan zikir apa? Allah, tembak supaya sampai kepada tauhid af'an ya. Sebab Tuhan sebut dalam Quran wazkuri isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wazkuri isma rabbik, sebut oleh kamu akan isma rabbik, nama Tuhan kamu. Coba nama Tuhan kita Allah, ini nama paling besar tadi, ismu zat. Ada pun Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Mu'ti, itu semua nama ismu sifat, nama sifat. Sebab tu Allah dipanggil apa? Sultanul Asma. Ya, raja, kalau punya raja segala nama tu yang paling besar.
ataupun dipanggil Sultanul Azkar, ya, raja segala zikir. Kita gunakan kalimah ismul mufrad, ismul zat. Allah dia menuju kepada mana zat Tuhan yang maha agung. Tembak di kalbi kita ni kan, supaya apa, karat-karat kelalaian itu tanggal, insya-Allah. Bila dibukakan, kita akan rasalah kenikmatan, kelazatan. Sekira-kira tiada melihat akan segala perbuatan melainkan perbuatan Allah. Sampai tuan-tuan boleh perasa, ya, kita berjalan, kena tanya satu je, ya, kita jawab sendiri, ya. Kita semayang tadi dengan kita ke dengan dia? Kita semayang maghrib tadi kan, kena semayang isyak kan. Kita semayang tu dengan kita ke dengan dia? Ya, kita semayang, ya, kalau dengan kita itu faul lagi, mesti dengan dia, ya, billah, dengan dia. Kalau kita tanya siapa gerak kita, Allah, semua kita tahu kan, tapi rasa ni dan sufi ni nak buang keperasanan dengan kita tu, buang biar perasan dengan dia, ya. Itu sebab dia tembak Allah apa? Mawjud. Allah yattasi bi sifat kamal. Allahu yudabbir. Ya Allah, makna dia mentadbir, dia pung kita tembak, insya-Allah terasa perbuatan dia. Sampai satu peringkat bila dibuka, tuan-tuan berjalan melangkah terasa afal daripada Allah Taala. Sekarang kita bercakap, kita melihat, kita mendengar, berjalan, duduk, bangun dengan sebab apa? Ya, dan jasad kita satu masa tu dia tak boleh melihat, dia tak boleh mendengar, dia tak boleh bercakap, dia tak boleh berjalan, kaku. Sebab apa? Sebab apa kan? Mufarraqatur ruh anil jasad. Bila Tuhan pisahkan roh dan jasad, habis tak ada, dia keluar je. Ini maknanya apa? Iring dia tu dengan apa? Ismu zat, supaya dia terang cermin kalbi, dan semakin ada kelazatan akan diberikan oleh Allah Taala, insyaallah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Maulana wa inna khairul qur'an. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Karim ya Rabb.